Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Bayangkan situasi ni. Seorang lelaki selalu dimarahi oleh istrinya ketika berada di rumah disebabkan dia suka minum arak dan juga merokok. Dan untuk mengelak daripada dimarahi oleh istri dia, lelaki ni cari lapangan terbang, tinggal di situ bukan untuk sehari, bukan untuk 2 hari, tetapi untuk berbelas tahun lamanya. Di situ, dia boleh minum arak dan merokok dengan bebas. Itulah antara kisah di dalam senarai ini. Ramai yang menjadikan lapangan terbang sebagai tempat tinggal mereka. Ada yang tinggal selama beberapa bulan, ada yang tinggal selama puluhan tahun. Selain daripada kisah tu, kita teruskan dengan kisah-kisah yang lain di mana orang menjadikan lapangan terbang sebagai rumah mereka. Zahra Kamal Far tinggal di lapangan terbang selama 10 bulan. We have nowhere to sleep, nowhere to rest, and nowhere to bathe. All doors are closed on us, myself and daughter and son. In here they disrespect us. Police have attacked us. They threw our belongings in the middle of the transit hall. There is no humanity in here. No human rights. Nobody cares about us here. Nobody hears our scream. We have no comfort, no protection. I am afraid for my safety, for my daughter's safety, even for my son. Please end it. Ini adalah kisah Zahra Kamal Far dan 2 orang anaknya yang bernama Ena dan juga Davud. 3 beranak ini adalah warga negara Iran yang melarikan diri bila suami Zahra dihukum di atas kesalahan mengkritik kerajaan Iran. Takut dia dan keluarganya akan menerima nasib yang sama, Zahra memutuskan untuk membawa 2 anaknya ke Kanada untuk mendapatkan perlindungan suaka di situ. Mereka pergi ke Turki, Jerman, Rusia sebelum tiba di Kanada. Tapi niat Zahra tidak kesampaian bila dia berada di Rusia. Pihak imigresen Rusia tidak membenarkan dia untuk menaiki pesawat ke Kanada dan akan menghantar mereka semula ke Iran. Walaupun begitu, tiada penerbangan yang ditempah untuk 3 beranak ini membuatkan mereka terkandas di lapangan terbang Sheremetyevo, Alexander, Rusia. Tiada hala tuju, mereka terpaksa menjadikan ruangan menunggu sebagai tempat mereka tidur. Hanya minum air tandas, untuk mandi pun mereka terpaksa bersembunyi dari pengawal keselamatan yang menurut Zahra melayan mereka dengan buruk. Malang 1000 kali malang bila Zahra dan anak-anaknya tiada tempat untuk pergi. Sehinggalah 10 bulan kemudian setelah hidup ibarat gelandangan, pada 15 Mac 2007, barulah 3 beranak ini diselamatkan. Mereka telah dihantar ke Kanada dan diberikan suaka sehingga hari ini menetap di sana. Seterusnya, Sanjay Shah, 13 bulan. Ini pula kisah yang berlaku pada tahun 2003. Sanjay Shah dilahirkan di Kenya pada tahun 1962. Pada tahun 2003, Kenya mengubal undang-undang mereka membenarkan rakyat Kenya yang lahir sebelum Kenya mendapat kemerdekaan daripada pihak British pada tahun 1963 boleh memohon untuk menjadi rakyat United Kingdom. Dengan itu, Sanjay memberi peluang ini untuk pergi ke United Kingdom dan melihat adakah keadaan di sana sesuai untuk membawa keluarganya berpindah. Tapi bila tiba di United Kingdom, dia dilarang untuk masuk sebab Sanjay tidak mempunyai tiket pulang dan dia dianggap sebagai pendatang. Pada ketika ini, Sanjay melepaskan pasport yang menunjukkan dia adalah warga negara Kenya, menyangka yang dia adalah rakyat United Kingdom. Setelah dilarang untuk masuk ke dalam United Kingdom, Sanjay dihantar pulang ke Kenya. Tapi pada ketika ini, dia tidak lagi mempunyai pasport warga negara Kenya. Dan di dalam pasport pelawatnya, Immigration United Kingdom ada mengecop Sanjay sebagai pendatang. Pada waktu ini dia tidak dibenarkan masuk ke Kenya, menjadikan dia seorang yang tidak mempunyai warga negara. Tekad untuk menjadi warga negara United Kingdom, Sanjay kemudian membuat permohonan untuk mendapat pasport ke negara tersebut. Namun begitu, dia terpaksa tinggal di lapangan terbang Kenyatta International Airport sementara menunggu pasport dia diproses. Isteri dan anak Sanjay akan datang untuk membawa makanan dan pakaian. Tidak sehingga 13 bulan kemudian, barulah permohonan Sanjay untuk mendapatkan warga negara United Kingdom diluluskan. Dan setelah berbulan-bulan menunggu, barulah dia dapat memasuki United Kingdom secara sah. Kisah seterusnya ialah kisah seorang lelaki China, Wei Jiangguo,
yang tinggal di lapangan terbang selama 14 tahun. Anda mesti tidak akan percaya sebab kenapa lelaki berumur 60 tahun ini memutuskan untuk tinggal di lapangan terbang selama 14 tahun. Ini disebabkan dia mahu lari dari keluarganya yang selalu memarahi dia merokok dan minum arak. Itulah alasan yang diberikan oleh Wei Jianguo yang menjadikan lapangan terbang Beijing sebagai rumahnya. 为什么要来这住呢？这儿好，这暖和，真暖和。那您舒坦，还能喝酒吃饭。那您自己的家呢？我自己家不让喝，我就不喝。会回家吗？经常？可以回，随时都可以回。回就不让喝酒了。 Menurut Wei, kalau dia tinggal di lapangan terbang, tiada siapa yang akan melarang dia merokok ataupun minum arak dan dia tidak perlu memberikan wang yang diterimanya dari kerajaan kepada ahli keluarganya. Kata Wei lagi, kalau saya memberikan wang kepada keluarga saya, macam mana saya membeli rokok dan juga arak? Wei Jianguo tinggal di kawasan ruang menunggu. Kerusi di ruangan menunggu tempat dia menyimpan barang-barang seperti makanan, pakaian dan sebagainya. Percaya atau tidak, Wei Jianguo bukanlah satu-satunya lelaki yang tinggal di lapangan terbang Beijing. Pada tahun 2018, terdapat 6 orang yang tinggal bersamanya di ruangan menunggu. Menurut pekerja lapangan terbang, Wei Jianguo tidak mengganggu mereka ataupun pengunjung yang lain. Hanya ada ketika dia akan bising akibat terlalu mabuk. Walaupun terdapat banyak cubaan untuk menghalau Wei dari situ, tiap kali dia akan memarahi pekerja lapangan terbang. Bila dia dapat dihalau keluar, ada sahaja cara Wei untuk datang dan tinggal di situ. Sehinggalah lebih dari 14 tahun kemudian, lapangan terbang Beijing telah menjadi rumahnya. Kisah seterusnya adalah kisah yang paling terkenal di dalam senarai ini. Kisah Mehran Karimi Nesari yang tinggal di lapangan terbang selama 18 tahun. Kisah ini sangat popular sehingga ia menjadi inspirasi kepada filem The Terminal. Pada September 1973, semasa berumur 28 tahun, Mehran Karimi yang berasal dari Iran tiba di United Kingdom untuk menyambung pelajarannya di University of Bradford. Setelah dia menamatkan pengajian, Mehran kembali ke Iran untuk menjadi aktivis. Kelantangannya ini menyebabkan kewarganegaraannya dilucut. Disebabkan ini, dia telah diberikan suaka oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Belgium. Pada waktu ini, dia sering berulang-alik dari United Kingdom dan juga Perancis. Tapi, pada tahun 1988, beg yang mengandungi dokumen perjalanan dan kad identitinya telah dicuri. Bila dia tiba ke United Kingdom, disebabkan dia tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, dia dihantar semula ke lapangan terbang Charles de Gaulle, Perancis. Ketika berada di situ, Mehran tidak boleh ke mana-mana sebab dia tidak memiliki dokumen yang sah dan dia terpaksa menunggu di lapangan terbang sementara dokumen dia diuruskan oleh seorang peguam. Untuk bertahun-tahun lamanya, terdapat cubaan untuk menguruskan dokumen perjalanan Mehran. Usaha ini tidak membuahkan hasil. Syarat yang diberi oleh Immigration United Kingdom ialah dia boleh memasuki negara mereka, tetapi Mehran harus mengekalkan kewarganegaraannya sebagai seorang rakyat Iran. Mehran tidak bersetuju. Dia mahu mengekalkan status suaka yang telah diberikan kepadanya dulu. Disebabkan dia tidak bersetuju dengan syarat ini dan tiada tempat untuk dia pergi, Mehran lebih rela untuk tinggal di lapangan terbang sejak tahun 1988 sehinggalah tahun 2006 dia dimasukkan ke hospital disebabkan oleh faktor kesihatan. Kisah kita yang terakhir adalah kisah seorang lelaki dari Turki bernama Bayram Tapeli yang tinggal di lapangan terbang selama 27 tahun. Bayram adalah seorang warga negara Turki. Dia meninggalkan rumahnya pada tahun 1991 disebabkan oleh masalah keluarga. Setelah tiba di ibu kota Istanbul, dia mendapat tawaran untuk bekerja di lapangan terbang Atatürk, Turki. Masa bekerja di situ, dia diberikan tempat tinggal untuk tinggal di kawasan lapangan terbang. Tidak beberapa lama selepas itu, Bayram terpaksa untuk berhenti kerja disebabkan oleh masalah kesihatan tetapi masih lagi menjadikan lapangan terbang Atatürk sebagai rumahnya. Walaupun begitu, pada tahun 2019, setelah lapangan terbang baru Istanbul dibuka, lapangan terbang Atatürk telah ditutup, memaksa Bayram Tapeli untuk keluar dari situ. Setelah 27 tahun tinggal di situ, dia terpaksa mencari tempat tinggal yang baru. Itulah kisah terakhir kita pada hari ini.
Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Kisah yang agak pelik dan juga ganjil. Kalau anda rasa video ini menarik, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa like. Kalau anda like video ini, ia membantu algoritma Kopi Go. Pastikan kamu like, pastikan kamu share, dan jangan lupa. Dan macam biasa, follow kami di social media. Jangan lupa turn on notification untuk mendapatkan message setiap kali kami memuat naik video. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Jadi saya jumpa dari episod yang seterusnya. Kopi Go menarik setiap hari.